Berikut adalah pengenalan kes. Kes rasuah ini telah berlaku pada tahun 2011 dan telah melibatkan bekas Presiden FIFA pada masa itu iaitu Sepp Blatter, termasuklah Michael Platini. Pada tahun 2015, mereka telah dikenakan hukuman disebabkan pembayaran yang tidak sah berjumlah 2 juta franc Swiss kepada Platini pada tahun 2011. Kes ini telah mencetuskan siasatan mendalam oleh pihak negara Switzerland dan Amerika Syarikat dan juga telah mengakibatkan penangkapan banyak pegawai FIFA yang terlibat pada masa itu. Skandal ini juga telah merosakkan reputasi FIFA dan juga telah menimbulkan ketidakpercayaan oleh orang awam terhadap organisasi FIFA. Seterusnya, saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya kita akan membincangkan pengenalpastian masalah. Ini adalah punca-puncanya. Yang pertama adalah Sepp Blatter, bekas presiden FIFA, memegang kuasa besar dalam bola sepak dunia yang menyebabkan pengawasan lemah. Beliau penyalahgunaan kuasa untuk meluluskan transaksi keuangan mencurigakan, termasuk pembayaran tidak sah kepada Michael Platini. Seterusnya, kekurangan ketulusan dalam urus niaga keuangan seperti pembayaran 2 juta franc Swiss kepada Platini tanpa dokumen atau justifikasi sah. Sistem keuangan yang longgar ini mendorong penyalahgunaan dunia dan rasuah. Untuk mengenal pasti masalah seterusnya iaitu berpunca daripada pegawai FIFA memanfaatkan kedudukan untuk kepentingannya peribadi. Sebagai contohnya, FIFA sering menerima daripada penaja iaitu menerima sogokan menyebabkan keputusan FIFA mempunyai pengaruh luar terhadap keputusan FIFA. Seterusnya, FIFA beroperasi tanpa audit, bebas dan pengawasan luar dan mencukupi membolehkan pegawai bertindak tanpa takut dikenakan tindakan. Ini menyebabkan penyelewengan kuasa dan pengurusan tidak bertanggungjawab. Seterusnya, latar belakang kes. Yang pertama, rasuah dalam pemilihan tuan rumah Piala Dunia. Pegawai FIFA menerima sogokan dalam pemilihan negara tuan rumah untuk Piala Dunia. Pemilihan Rusia sebagai tuan rumah pada tahun 2018 dan Qatar untuk Piala Dunia 2020 dikatakan dipengaruhi oleh bayaran sogokan kepada pegawai dan libatkan berjuta-juta dolar. Yang kedua, hak siaran dan penajaan yang dipengaruhi rasuah. Pegawai FIFA didakwa terima wang sogokan dari syarikat penyiaran dan penaja yang mendapatkan hak eksklusif untuk siaran acara FIFA atau menggunakan jenama FIFA dalam pemasaran, dan pegawai gunakan kedudukan mereka untuk keuntungan peribadi sambil abaikan kepentingan bola sepak. Latar belakang kes bagi nombor 3 iaitu penangkapan dan pendakwaan pegawai tertinggi. Pada 15 Mei 2015, penangkapan 7 pegawai FIFA di Switzerland semasa mereka bersiap untuk menghadiri mesyuarat FIFA. Kes ini membuka jalan pencatatan lebih luas terhadap bekas Presiden FIFA, Sepp Blatter dan pegawai tertinggi lain yang terlibat pelbagai tuduhan rasuah dan lain-lain. Dan nombor 4 last sekali iaitu kesan kepada imej dan struktur FIFA. Kesan rasuah mesti melemahkan reputasi FIFA dan paksa organisasi jalankan reformasi besar-besaran untuk kembalikan kepercayaan masyarakat. Pelbagai perubahan diperkenalkan seperti pemantapan prosedur tadbir urus, ketulusan dalam kewangan terhadap dan peningkatan pengawasan terhadap aktiviti kewangan pegawai. Sekian, terima kasih. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang analisis faktor utama dari segi kelemahan pengawasan aktiviti rasuah.
Kita dapati tiada mekanisme yang efektif serta berkesan bagi untuk mengawasi aktiviti pegawai atasan sehingga menyebabkan kegiatan rasuah berleluasa. Seterusnya, kita juga dapati rasuah telah menjadi norma dalam organisasi di mana pegawai sering kali menyalahguna kuasa untuk keuntungan sendiri. Sifat sedemikian haruslah kita hindari demi menghapuskan aktiviti rasuah. Seterusnya pula, dari segi kepentingan kewangan. Seperti kita maklum, penganjuran pertandingan Piala Dunia FIFA boleh menjana pendapatan besar. Contohnya, terutamanya melibatkan industri pelancongan dan penyiaran apabila wujudnya penganjuran Piala Dunia. Melalui penganjuran ini, imej negara penganjur menjadi terkenal di mata dunia. Seperti contoh, saya ambil penganjuran Piala Dunia FIFA Qatar. Kita dapati negara tuan rumah iaitu Qatar telah mengaut keuntungan besar melalui penganjuran Piala Dunia yang baru-baru ini. Seterusnya, struktur organisasi yang tidak telus. Kita dapati proses pemilihan dan pemberian hak penganjuran tidak mempunyai ketelusan sehingga memudahkan penyelewengan dan rasuah. Seterusnya, saya akan bertanya tentang kesan rasuah. Dari perspektif orang awam, kita dapati hilangnya kepercayaan. Skandal ini telah menyebabkan keraguan terhadap integriti FIFA. Perkara ini telah merosakkan reputasi organisasi tersebut di mata dunia. Seterusnya, rasuah telah membawa kepada peletakan jawatan Sepp Blatter selaku Presiden dan pemilihan Gianni Infantino sebagai Presiden yang baru. Dan dari segi perundangan pula, beberapa pegawai tinggi telah ditahan dan dihadapkan kepada mahkamah. Perkara ini menunjukkan tindakan tegas terhadap amalan rasuah yang berleluasa di dalam organisasi tersebut. Seterusnya, FIFA telah menerima pampasan sebanyak 201 juta US dollar dari dana yang disita. Dana tersebut digunakan untuk projek berkaitan bola sepak. Perkara sedemikian telah menunjukkan usaha FIFA untuk memperbaiki keadaan setelah terlibat dengan skandal rasuah. Pengaplikasian konsep punca berlakunya rasuah FIFA ini, pihak FIFA yang tidak bertanggungjawab seperti melobi undi dengan duit atau rasuah. Hal ini kerana pihak FIFA menyimpan sifat ketidakadilan sosial dan ekonomi. Oleh itu, masyarakat akan kurang percaya kepada FIFA kerana terlibat dalam jenayah rasuah. Cara mengatasi supaya pihak FIFA tidak melakukan rasuah lagi, pihak berkuasa membuat kempen di tempat kerja dan sektor awam yang berterusan supaya memberi kesedaran kepada FIFA yang melakukan rasuah dan dapat mengelakkan individu untuk melakukan jenayah rasuah. Oleh itu, peringkat jenayah rasuah dalam FIFA melakukan pekerjaan dapat dikurangkan. Seterusnya, pengaplikasian konsep punca berlakunya rasuah dalam FIFA. Sistem pemantauan yang lemah dalam bola sepak membuka ruang kepada banyak pihak untuk melakukan rasuah. Kelemahan ini menyukarkan pengenalpastian dan tindakan terhadap aktiviti rasuah yang dilakukan oleh mana-mana pihak. Seterusnya, pengaplikasian konsep cara mengatasi masalah rasuah. Pihak berkuasa perlulah memperketatkan pengawasan dan pengesanan awal seperti mewujudkan agensi yang mampu memantau corak prestasi yang mencurigakan serta transaksi kewangan yang mencurigakan bagi setiap pasukan yang bertanding. Penambahbaikan seperti sistem perisikan dan pengawasan video perlawanan boleh membantu mengenal pasti kegiatan rasuah dengan lebih cepat. Pengaplikasian konsep punca berlakunya rasuah di dalam FIFA untuk kepentingan peribadi di mana pegawai yang terlibat membuat keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri tanpa mengambil kira kepentingan organisasi atau etika yang sepatutnya.
cara mengatasi masalah rasuah pula di dalam situasi tadi, pihak FIFA perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan antarabangsa untuk menyiasat dan mengambil tindakan terhadap kes-kes rasuah. Ini juga termasuk bekerjasama dengan badan sukan lain untuk memperkukuhkan standard etika.